Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 13 Januari bersama saya Faiz Arif. Rakyat memerlukan vaksin untuk mencegah pandemik COVID-19 dan bukannya pengisytiharan darurat. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berpendapat tiada keperluan mengisytiharkan darurat kerana langkah itu belum tentu dapat mengurangkan statistik COVID-19 yang terus melonjak setiap hari. Menurut Hassan, tindakan Perdana Menteri mengumumkan darurat disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan merupakan keputusan politik untuk melepaskan dirinya yang tersepit kerana tiada majoriti sokongan ahli parlimen. Dalam balik itu, Hassan turut mendakwa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah dipersembahkan maklumat dan perkembangan terkini politik yang salah dan Perdana Menteri mengambil kesempatan dengan perkembangan COVID-19 untuk memanipulasi keadaan. Setiausaha UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan memohon maaf berhubung kenyataannya mengenai hanya pemegang ijazah kedoktoran atau PhD yang memahami keperluan untuk mengadakan PRU secepat mungkin. Menurut Ahmad, beliau tidak berniat menghina sesiapa kerana pemegang PhD dimaksudkan adalah merujuk kepada panel dalam forum sewaktu siaran langsung sebuah program di Facebook UMNO Online. Terdahulu, menurut laporan sebuah portal, Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian menyifatkan hanya golongan berpendidikan tinggi dapat memahami keperluan melakukan PRU secepat mungkin. Beliau berkata demikian selepas menonton laporan berita memaparkan reaksi seorang pemarut kelapa yang berpandangan PRU tidak wajar diadakan buat masa ini kerana penularan COVID-19 yang kian meningkat. Ini kisah perkembangan terbaru isu kartel daging. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan atau MAKIS tidak akan menghalang SPRM menjalankan siasatan terhadap pegawai dan anggota jabatan itu berhubung isu kartel daging sejuk beku dan bersedia membantu menyalurkan maklumat mengenainya. Timbalan Ketua Pengarah MAKIS Dr. Azhari Syahidan Abu Bakar berkata serbuan di gudang daging sejuk beku pada 1 Disember lalu dengan kerjasama pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah hasil risikan pihaknya. Tegas beliau, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai atau anggotanya jika didapati terlibat dalam kes berkenaan. Terdahulu, 2 pegawai MAKIS Johor direman 5 hari bermula Khamis lalu bagi membantu siasatan kes sindiket kartel daging sejuk beku import. Susulan tular beberapa ciapan dari akaun Twitter rasmi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau SKMM yang berbau lucah dan tidak senonoh, banyak persoalan yang telah berbangkit. Antaranya, Peguam Syahrizan Johan menuntut penjelasan SKMM mengenai dakwaan bahawa akaun Twitter rasmi Suruhanjaya berkenaan dibeli dan diambil alih daripada akaun pribadi. Ia selepas salah seorang pengguna media sosial mendakwa akaun Twitter SKMM itu pada asalnya merupakan akaun pribadi miliknya sebelum dijual kepada individu berlainan. Ciapan pada sekitar tahun 2014 yang tular baru-baru ini juga turut menimbulkan tanda tanya. Apakah keperluan SKMM untuk membeli akaun Twitter pribadi dengan sejumlah wang dan sekiranya ia benar, adakah proses pembayaran tersebut melalui proses perolehan kerajaan yang betul dan telus? Ini berita yang menggembirakan buat rakyat Malaysia. Bayaran fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional kepada 11.6 juta penerima akan dibuat bermula 21 Januari ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pembayaran akan terus dikreditkan ke akaun penerima B40 pada 21 Januari manakala bagi penerima M40, bayaran akan dikreditkan ke akaun penerima pada 25 Januari. Bagaimanapun, menurut Tengku Zafrul, penerima tanpa akaun bank boleh menuntut wang pembayaran di cawangan Bank Simpanan Nasional. Dalam pada itu, Tengku Zafrul berkata jumlah penerima BPN 2.0 merangkumi 11.6 juta yang terdiri daripada 5.82 juta individu bujang dan 5.24 juta penerima isi rumah serta jumlah bayaran adalah sebanyak 7.18 bilion ringgit setakat ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM hari ini, kepada anda, jom kongsi rezeki bersama Karangcraft Medicare. Jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah dan pada anda teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk mak turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.